Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu tafsir Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada pagi ini adalah bersempena dengan surah Al-Anbiya ayat 23, iaitu Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al, iaitu Allah, dia yakni Allah tidak ditanya tentang perbuatan Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala lakukan, perbuatan Allah Ta'ala itu dia tidak ditanya. Tetapi yang ditanya adalah wahum yus'alun, iaitu manusia. Kita semua ni lah, mereka lah. Maknanya kita semua manusia yang akan ditanya tentang amal perbuatan masing-masing. Jadi ini antara topik yang penting, khususnya dalam akidah, dalam soal keyakinan dan pegangan kita, supaya kita berada di atas landasan yang betul, yang lurus, kerana pegangan ni penting. Apabila kita berpegang kepada sesuatu keyakinan yang salah, maka perjalanan hidup kita salah. Jadi kita kena pastikan bahawa pegangan kita, kepercayaan kita berada pada landasan yang betul. Jadi apa yang kita perlu ingat adalah apa yang Allah Ta'ala lakukan, kita tak boleh persoal. Dia adalah Tuhan, dia yang menentukan segala-galanya, itu kuasa dia. Tetapi kitalah yang akan ditanya. Dan apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala itu adalah satu ujian kepada kita semua. Maka para ulama banyaklah membincangkan tentang tajuk ini kerana kita mempunyai akal. Jadi apabila kita mempunyai akal, ada kalanya kita cuba untuk explore perkara yang tidak mampu ditanggung oleh akal kita sebagai manusia. Sebagai contohnya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kekasih. Kita tahu bahawa Allah Ta'ala ada kekasih. Ada makhluk dia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara perkara yang pernah kita belajar sebelum ini, iaitu ada dua Khalilullah, iaitu Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi akal manusia tidak boleh memahami ataupun sukar untuk kita memahami kenapa Allah Ta'ala menguji para kekasihnya. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim AS, dengan cara didatangkan musuh kepada kekasihnya. Perkara ini kita perlu ketahui dan kita perlu faham realiti ataupun sunnatullah, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala yang menjadi undang-undang alam, iaitu orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan didatangkan dengan musuh untuk menguji para kekasihnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, tidak ada manusia, tidak ada makhluk di alam ini yang dapat menyaingi Nabi kita dalam soal kedudukan Nabi sebagai orang yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi kita adalah Nabi yang paling utama, insan yang paling mulia di kalangan manusia yang lain. Tetapi kita ketahui bagaimana Allah Ta'ala mengizinkan apa yang berlaku di Mekah sehingga menyebabkan tekanan demi tekanan, sehingga rancangan komplot untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya menyebabkan berlakunya peristiwa hijratul Rasul. Nabi migrate ke Madinah. Dan apabila berada di Madinah tidak cukup dengan apa yang telah berlaku di Mekah. Sebelum itu apa yang berlaku di Taif sebagai contoh, sehingga kan malaikat Jibril alaihi salam
memberitahu kepada baginda Nabi bahawa malaikat penjaga gunung sudah bersiap sedia untuk menghancurkan, membinasakan penduduk Taif. Tetapi Nabi Nabi tidak mendoakan dan tidak bersetuju dengan apa yang disuarakan oleh Jibril alaihi salam tentang kesediaan malaikat untuk membinasakan penduduk Taif. Apabila Nabi berada di Madinah, begitu juga kan, ujian demi ujian dengan musuh yang didatangkan oleh Allah Taala. Bukan saja musuh yang berada di Madinah, yang dikepalai oleh para munafik dan juga orang-orang Yahudi yang dominan, yang menjadi majoriti, yang menguasai bumi Madinah. Tetapi tidak cukup dengan itu, pelbagai peperangan demi peperangan disebabkan oleh musuh dari luar, musuh dari Mekah, sehingga menyebabkan baginda Nabi bersama para sahabat perlu mempertahankan bumi Madinah. Jadi ini menunjukkan kepada kita orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Taala dengan cara didatangkan musuh-musuhnya. Jadi perkara seperti ini perlu menjadi pegangan kita, perlu menjadi akidah kita, kerana apabila kita mempunyai akidah seperti ini, kepercayaan seperti ini, kita mengetahui, kita menerima hakikat bahawa Allah apabila dia menyintai hamba-Nya, dan kecintaan itu setinggi dan sehebat kecintaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barulah kita boleh menerima hakikat bahawa apa yang sedang melanda kita, musibah, pelbagai masalah, isu yang sedang menghantui kita sekarang ini juga adalah part and parcel. Ini adalah sebahagian daripada ketetapan Allah apabila Allah Ta'ala kasih kepada para hamba-Nya. Begitulah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan di dunia kepada musuhnya. Kan Allah Ta'ala memberikan harta kepada Qarun, yang kita pula kan menghadapi pelbagai masalah keuangan. Kita sukar sebenarnya untuk memahami kenapa kita yang sembahyang, kita yang puasa, kita yang sedekah, kita yang join kelab-kelab persatuan dan aktiviti pencinta sahabat Al-Quran dan sebagainya, kita yang sentiasa mendampingi Al-Quran, kita yang dalam kenderaan masing-masing ada senaskah Al-Quran yang sentiasa kita baca pada waktu lapang, kita yang sentiasa memasang, mendengar melalui YouTube, melalui pelbagai media sosial bacaan Quran, hadis dan kuliah-kuliah, tetapi diuji dengan masalah keuangan. Ramai di kalangan kita yang mengalami proses winding up ataupun penggulungan syarikat masing-masing. Syarikat tidak lagi dapat beroperasi kerana masalah-masalah yang tertentu. Ada di kalangan kita yang muflis, yang menghadapi bankrupsi dan tindakan undang-undang. Ada di kalangan kita yang dikelilingi oleh hutang yang tidak dapat diselesaikan. Jadi kenapa kita yang rajin sembahyang, yang kita solat pada setiap waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kita yang berusaha untuk mematuhi perintah Allah Ta'ala, tiba-tiba kita diberikan masalah keuangan. Tetapi Qarun yang derhaka, yang menentang Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan kepadanya harta yang bukan sedikit, yang sangat banyak, yang tidak ada tandingan kalau di kalangan manusia yang kita kenal, kawan-kawan kita yang kaya macam mana sekalipun tidak dapat menandingi kemewahan dan banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun. Jadi ini antara perkara yang kita perlu faham bahawa itulah yang merupakan bentuk ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga kita tidak keseorangan sebenarnya apabila kita menghadapi masalah keuangan, kerana orang yang sehebat seperti Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sebagai contoh, kita mengetahui hebatnya Nabi Musa AS ini sehingga kan Al-Quran yang kita baca setiap hari ini, kebanyakan kisah para Nabi-Nabi adalah kisah Nabi Musa AS. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kepada segala Nabi dan Rasul, tapi kita mendapati bagaimana kisah Nabi Musa lah yang paling banyak yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan salah satu kelebihan dan keistimewaan Bani Israel yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dengan kehadiran Nabi Musa AS.
Jadi ini kita lihat bagaimana walaupun Nabi Musa alaihissalam begitu hebat kerana kisahnya, namanya begitu banyak disebut dalam Al-Quran, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan bahawa Nabi Musa juga pernah miskin. Dan Nabi Musa pernah menjadi seorang yang fakir. Sehingga kefakiran yang menimpa terhadap Nabi Musa alaihissalam sampai ke tahap baginda terpaksa makan daun-daun kayu kerana tidak ada makanan yang boleh dimakan. Itulah ujian Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kita, walaupun kita tidak ada ruang, walaupun pendapatan kita merosot, tapi seteruk-teruk kita pun, walaupun ada di kalangan kita yang mungkin ramai yang berada dan sebagainya, tapi dahsyat macam mana sekalipun ujian Allah Ta'ala ada di kalangan kita, mungkin mengurangkan bilangan makanan, menu, lauk dan sebagainya. Mungkin ada di kalangan kita yang berkongsi nasi dan sebagainya dengan isteri, dengan suami kerana tidak ada wang. Ataupun mungkin ada di kalangan kita yang hanya makan nasi dengan lauk kepala ikan bilis dan sebagainya kerana tidak ada wang untuk membeli makanan. Kita mungkin pernah merasai keadaan sebegitu. Dan ini kisah Nabi Musa alaihissalam ini perlu kita hayati supaya kita lebih mendapat ketenangan di atas ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu bahawa kita tidak keseorangan. Yang bersama-sama dengan kita adalah Nabi Musa alaihissalam yang juga merupakan nabi yang mulia, nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi sesiapa yang pernah mengikuti kuliah, saya pernah menceritakan bagaimana saya sendiri sebagai seorang anak dan sekarang ini sebagai seorang lawyer, saya tidak pernah merasai kemiskinan dalam hidup saya. Alhamdulillah, subhanallah. Ini adalah kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada saya. Dalam keadaan ramai di kalangan kawan-kawan yang pernah mengalami keadaan tidak ada wang, contohnya sewaktu pengajian, sewaktu masih kecil, ibu bapa miskin, tidak ada wang yang cukup untuk membeli makanan, untuk membeli lauk. Saya salah seorang di antara yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi satu orang yang tidak pernah merasai kemiskinan. Sehinggalah tiba satu ketika apabila saya diberi rezeki oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan pengajian ke England bagi pengajian PhD saya. Apabila saya sampai di sana, saya dapati saya menghadapi masalah keuangan. Itulah kali pertama saya mengalami masalah keuangan yang dahsyat. Kerana kita sebagai seorang pelajar, kita membawa isteri dan anak-anak, dan saya merasai, itulah kali pertama dalam hidup saya merasai bagaimana kita melihat buah strawberry walaupun harga beberapa pound sahaja, tapi saya tidak mampu untuk membelinya kerana jumlah beasiswa yang diperolehi adalah sedikit, kan. Kita perlu berjimat cermat. Jadi pada ketika itulah, pada usia sekitar 30-an, 38, 39 tahun, itulah kali pertama saya merasai bagaimana rasanya hidup sebagai seorang yang miskin. Jadi ini contoh pengalaman yang berlaku 10 tahun yang lalu. Jadi apabila kita merasai kemiskinan, kita merasai kekangan keuangan, kita perlu ingat bahawa ujian seperti itu, sama ada kerana kita berhenti bekerja ataupun kerana majikan kita memperkecilkan perniagaan, ataupun kerana kita menghadapi masalah tertentu sehingga menyebabkan kita hilang pekerjaan ataupun sumber pendapatan, maka kita perlu ingat bahawa itulah juga yang pernah berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam, yang merupakan seorang nabi yang kisahnya paling banyak diceritakan dalam Al-Quranul Karim. Dan sebaliknya, Allah Ta'ala memberikan harta yang melimpah ruah kepada musuhnya, kan, kepada Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Umayyah bin Khalaf hidup dipenuhi dengan emas, kan, hidup dipenuhi dengan pelbagai perhiasan, dengan sutera yang mahal dan sebagainya. Sedangkan orang yang sezaman dengan Umayyah bin Khalaf adalah Rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia di alam ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia yang berbeza. Seorang manusia menjadi musuh Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
seorang lagi manusia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut logik akal kita, sepatutnya Allah Taala memberikan kekayaan kepada Nabi dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepatutnya Allah Taala memberi kemiskinan dan kefakiran kepada Umayyah bin Khalaf dan kepada pemuka-pemuka Quraisy yang lain. Tetapi sebaliknya yang berlaku, kan kemiskinan itu ditakdirkan oleh Allah Taala berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlaku kepada pemuka-pemuka Quraisy atau golongan musyrik, tokoh-tokoh musyrik, termasuklah yang berlaku kepada Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Jadi kita perlu faham ini antara sunnatullah, ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilakukan oleh Allah Taala ni kita tak boleh petikai. Kan kita tak boleh petikai, kita tak boleh mengatakan bahawa sepatutnya Allah bagi kekayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Allah Ta'ala bagi kemiskinan, kefakiran, kehinaan kepada musuh-musuh dia, kan, kepada Firaun dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku ialah ada jangka waktu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada musuh-musuhnya sehingga mereka mencapai kemuncak kekayaan, kemuncak kuasa, kemuncak glamour dan sebagainya. Dan itulah realiti yang kita lihat pada dunia kita hari ini. Kan kadang-kadang kita pun tidak faham, kita dalam hati kita, dalam diri kita, kita berkata bahawa kalau Allah Ta'ala bagi kepada aku kekayaan, Allah Ta'ala bagi kepada aku pangkat, aku akan bagi duit yang banyak kepada ibuku, kepada bapaku, kepada adik-beradikku, aku akan sponsor semua anak-anak saudara dan sebagainya. Itu kata hati kita. Dan itu adalah kata hati kita. Kalau dan sebagainya. Sedangkan kita kata sedangkan kita mengetahui bahawa berkalau-kalau itu minasyaitan, daripada syaitan. Jadi tapi itulah realitinya yang sering kali berlaku kepada kita. Kita bercakap kepada diri kita, kenapa Allah Ta'ala tak bagi kepada kita wang yang banyak? Kalau kita kaya, kita akan tolong anak-anak saudara kita dan sebagainya. Tetapi percayalah saudara-saudara sekalian, apa yang akan berlaku, apa yang berlaku dan sebagainya adalah sesuatu yang sebenarnya di luar jangkaan. Kita mempunyai ramai kawan-kawan, saya juga ada kawan-kawan, dan saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga ada kawan-kawan yang kita tahu mereka menjadi berubah kan apabila mereka mempunyai wang yang lebih banyak. Mereka berubah apabila mereka mendapat pangkat yang lebih tinggi dan sebagainya. Setiap orang ada pengalaman seperti ini. Orang yang kita kenal sebelum ini sebagai orang yang baik, sebagai orang yang tawaduk, sebagai orang yang beragama, tapi kemudiannya berubah kerana kenaikan pangkat, kerana pertambahan harta kekayaan, kerana semakin masyhur, semakin popular dan sebagainya. Jadi itu adalah realiti yang perlu kita faham daripada tajuk kita pada pagi ini, iaitu Allah tidak disoal tentang perbuatannya, tetapi kita yang akan disoal. Maksudnya iaitu apabila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu perkara yang sukar untuk kita memahaminya, akal kita tidak dapat menghadam kenapa Allah Ta'ala melakukan seperti itu kepada kita, tapi percayalah itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak ada sesiapa pun boleh mempertikaikannya. Baik, seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memilih Bilal bin Rabah dan Bilal radhiyallahu anhu. Sedangkan Bilal ni satu orang yang hitam, bukan kulit hitam, bukan hitam macam kita orang Melayu di Malaysia ini ataupun di Nusantara, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, tapi hitamnya adalah hitam orang Afrika. Dan kita tahu orang Afrika yang hitam-hitam, yang tersangat hitam, kita panggil hitam legam, kan, yang merupakan seorang hamba abdi di Habsyah, Ethiopia. Tetapi Allah Ta'ala memilih manusia yang hitam seperti itu, yang tidak lawa pada pandangan kita, yang seringkali dianggap sebagai bangsa yang sering menjadi hamba abdi kepada kuasa penjajah. Tetapi Bilal adalah orang yang dipilih, hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya Abu Lahab, kan? Sebaliknya Abu Lahab.
Allah Subhanahu wa taala tidak Suara Ustaz terputus. terputus Tak ya? dengar. Okey, baru dengar. Boleh dengar baik. Okey dah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memilih Abu Lahab yang merupakan satu orang yang sangat masyhur, seorang yang sangat mulia, yang sangat dihormati di kalangan kaum Quraisy. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak memilih orang seperti Abu Talib yang sangat dikasihi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bagaimana cintanya dan kasihnya, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib. Tetapi Allah Taala tidak memilih Abu Talib, sehingga kan kita pernah membaca ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasih, man ahbabta, orang yang kamu kasih, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia mahu, man yasha. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak tahu kan kenapa Allah Taala tidak memilih Abu Talib, sedangkan Abu Talib adalah orang yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak menolong Nabi. Kenapa Allah Ta'ala memilih Bilal, sedangkan Bilal seorang manusia yang hitam, hamba abdi, seorang yang tidak mulia di sisi pandangan di kalangan masyarakat. Jadi ini antara perkara yang kita tak dapat hadam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita sebagai manusia, apa yang dikehendaki oleh orang yang kita kasih, itulah yang kita cuba untuk menunaikannya. Apa yang disukai oleh anak kita sebagai contoh, kita berusaha sedaya upaya untuk menunaikannya. Tetapi berbeza dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semestinya apa yang dikasihi oleh kekasihnya seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menunaikannya, tidak. Maka ini antara perkara yang perlu kita faham, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak disoal. Kita tidak boleh mempertikaikan perbuatan Allah. Sebaliknya kita yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala memilih untuk menyesatkan Firaun. Dalam keadaan Firaun ada seorang isteri, sepasang suami isteri, Firaun dan isterinya Asyah. Kenapa Allah Taala memilih untuk tidak memberikan petunjuk kepada Firaun, menyesatkan Firaun dalam keadaan Firaun yang begitu berkuasa? Allah Taala tidak memberi petunjuk hidayah kepada Firaun, tetapi Allah Taala memilih untuk memberi hidayah kepada Asyah, kepada isterinya, sedangkan mereka sebumbung, sedangkan mereka suami isteri, kan sangat rapat di antara keduanya. Kenapa tidak diberikan hidayah kepada kedua-duanya sekali? Maka Allah tidak disoal. Kita tidak boleh mempertikaikan apa yang telah ditentukan oleh Allah, dan ini merupakan ujian kepada Firaun, ujian kepada isterinya. Maka begitulah juga yang berlaku kepada kita. Dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, kita boleh lihat ada ketikanya suaminya seorang yang baik, tetapi isterinya tidak baik. Ada ketika yang lain pula kita melihat di rumah tangga orang lain, isterinya yang baik, sentiasa dengan Al-Quran, dalam kuliah, suka sedekah, berbuat baik kepada orang lain. Manakala suaminya tidak peduli tentang masjid, tidak peduli tentang sembahyang dan sebagainya. Ada ketikanya, jikalau kita mengikuti masalah rumah tangga yang berlaku kepada pihak-pihak yang tertentu, kita boleh lihat yang mengejutkan suaminya bangun sembahyang subuh adalah si isteri. Isterilah yang kejutkan suaminya untuk bangun sembahyang subuh, tetapi suaminya yang tidak mahu untuk bangun solat subuh. Jadi kenapa Allah Taala memberikan hidayah kepada si isteri tetapi tidak memberi hidayah ataupun taufik kepada si suami? Jadi ini antara perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga yang sama.
kita boleh melihat ada juga suami dan isteri orang yang baik-baik, tetapi anak pula yang yang tidak mengikuti jejak langkah ayah dan ibu yang berminat dengan agama. Ada juga rumah tangga yang mana ada anak-anak yang baik, tetapi ada anak lain pula yang tidak peduli tentang hukum hakam agama. Jadi itu realiti yang boleh kita lihat dalam dunia kita ini, sebagaimana Allah Ta'ala menyesatkan Firaun tetapi memberi petunjuk kepada isterinya. Jadi jikalau ini yang berlaku jadi jikalau ini yang berlaku kepada kita, kita perlu flashback, kita perlu ingat balik tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Firaun dan mentakdirkan perkara yang berbeza kepada isterinya. Kerana apa yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni memang banyak, kan. Kadang-kadang ayahnya penceramah, kan, ayahnya pendakwah, selebriti, tetapi anaknya ditangkap kerana jenayah-jenayah yang tertentu. Kadang-kadang kita juga mulutnya nak nakal, kan, mulut kita kadang-kadang tak boleh duduk diam. Apa ni, kan, ayahnya pendakwah, penceramah, ibunya penceramah, selebriti, sentiasa muncul, tetapi anaknya pula terlibat dengan dadah, kan, terlibat dengan pelbagai jenayah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita perlu tahu bahawa itulah juga yang pernah berlaku di antara Firaun dengan isterinya. Ya, of course kita akan rasa tertekan, kita akan stressful dengan apa yang berlaku. Kenapa ahli keluarga kita tidak minat untuk baca Quran dengan kita, sedangkan kita pagi-pagi baca Quran. Ahli keluarga yang lain langsung tak minat untuk baca Quran dengan kita, puas. Kita sudah mengajak mereka join sama-sama tapi mereka tidak mahu. Kita hanya boleh berusaha, kan, kita hanya boleh berikhtiar, manakala untuk menentukan hidayah itu, taufik sampai ataupun tidak dalam hati sanubari ahli keluarga kita, itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga dengan petunjuk yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Lut alaihi salam. Kalau dalam kes Firaun, suaminya yang disesatkan oleh Allah, isterinya yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Nabi Lut pula terbalik, kan, si suami pula yang dipilih oleh Allah menjadi Nabi, kan, Nabi Lut alaihi salam. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan bahawa isterinya sesat. Ini terbalik daripada kisah Firaun. Jadi perkara seperti ini adalah satu perkara yang yang berada dalam bidang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tak mampu pun untuk membongkar, menyelongkar rahsia-rahsia apa alasan Allah Ta'ala buat begitu, apa alasan Allah Ta'ala buat begini. Baik, samalah juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan, Allah Ta'ala telah memilih Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, kan, menjadi kekasih dia. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan bahawa bapanya Azar menjadi musuhnya, kufur, enggan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadi penyembah berhala. Jadi ini antara perkara yang sukar untuk kita faham. Sama sebagaimana kehidupan kita sekarang, kan, kita kadang-kadang kita boleh lihat kita yang rajin baca Quran, kita yang rajin mengaji, puaslah nak didik anak-anak kita untuk jadi baik, kan. Anak kita tak mahu pun untuk mendalami ilmu agama, berdamping dengan Quran. Sedangkan kita sebagai ibu, kita sebagai bapa, setiap hari kita berdamping dengan ibadah, dengan amal-amal yang soleh. Tapi kita kadang-kadang kita datang rasa cemburu, kan, dalam diri kita. Memang rasa cemburu. Kita tak boleh menafikan bila kita lihat kawan kita ataupun jiran kita ataupun sanak saudara kita yang mana ayah dan ibu tu tak peduli pun agama, kan. Kita tak pernah tengok, tak pernah tahu pun dia baca Quran, kita tak pernah tahu pun dia pergi masjid, majlis ilmu, dan tak peduli agama pun, dan setengah-setengah tu semayang pun tidak. Tapi anak tu baik-baik, kan, anak tu baik-baik, anak tu minat agama, kan, anak tu jadi anak yang soleh, orang-orang kampung semua pakat puji anak-anak dia, kan.
bagaimana anaknya itu kalau bercakap dengan orang tua dengan lemah lembutnya, tapi bila kita tengok ayah dia, kita tengok ibu dia, kita tak faham macam mana ayah dan ibu macam tu yang kita tahu teruknya ayah dengan ibu dia, tapi anak dia baik-baik pula. Yang kita ni minat agama, kan, kita baca Quran, kita sentiasa berdamping dengan Quran, kita semayang, sentiasa dengan majlis ilmu. Tapi ada anak kita ni pula, kita puas nak didik dia, bimbing dia, nasihat, slow talk dengan dia, man to man talk dan sebagainya, tapi anak kita masih lagi macam tu, kan, masih lagi tak mau berubah. Jadi kita tak faham sebenarnya apa rahsia dan alasan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi hidayah kepada anak kita, tapi bagi hidayah kepada anak kawan kita ataupun anak jiran kita yang kita tahu jiran kita tak minat agama pun. Jadi ini antara perkara yang menunjukkan keterbatasan ilmu kita, ketidakmampuan kita untuk membongkar rahsia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang Allah Taala ceritakan dalam Al-Quran, kisah Nabi Nuh dengan anak dia, kisah Nabi Lut dengan anak dia, dengan isteri mereka masing-masing, dengan keluarga mereka dan sebagainya, itu sebagai panduan kepada kita supaya kita jangan kecewa. Kita jangan putus asa. Walaupun kita orang baik, mungkin insya-Allah kita orang baik, kita sentiasa berdamping dengan Quran, dengan amal-amal yang soleh, anak kita masih tak mau berubah sebagai contoh, maka kita kena sentiasa sabar dan kita kena sentiasa istiqamah, sentiasa bimbing nasihat kepada dia. Bila petunjuk dan hidayah itu akan memasuki hatinya, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Urusan kita sebagai hamba hanyalah istiqamah bagi nasihat. Sentiasa melazimi panggil anak kita, slow talk dengan dia, cakap elok-elok dengan dia, cuba berusaha untuk meyakinkan dia supaya berubah. Tapi bila dia nak berubah, bila dia akan menerima nasihat daripada kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Taala pilih Nabi Nuh dan Allah Taala tidak memilih anak Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Dan begitulah juga banyak perkara yang menjadi rahsia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita hari ini, kita tengok kan ada tempat yang tak pernah banjir pun, kan, yang tak pernah banjir, tapi kemudiannya air naik sehingga ke tahap setinggi dada, setinggi kepala dan sebagainya. Kita boleh melihat bagaimana banyak kejadian-kejadian musibah, bencana alam yang berlaku dalam negara kita akhir-akhir ini. Kan, tempat yang tak pernah banjir, tempat yang tidak pernah dinaiki air, tiba-tiba dinaiki air. Itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia. Sebab apa, saudara-saudari sekalian, saya sendiri apabila saya ingin membeli rumah kediaman, saya sampai di tempat itu, saya memang, kita survey dulu, kita tanya jiran dan sebagainya. Saya tanya kepada satu orang pakcik yang berada di belakang rumah. Saya tanya, "Pakcik, rumah ni pernah banjir tak kawasan ni? Pernah tak ditenggelami oleh air?" Pakcik kata, "Rumah saya yang saya nak beli itu tak pernah pun ditenggelami oleh air." Dia kata, "Tinggi mana?" Dia kata, "Sepanjang pakcik hidup." Dia kata 65 tahun tak pernah ditenggelami oleh air. Jadi saya tanya jiran yang lain pun, mereka kata tak pernah pun ditenggelami oleh air. Jadi saya dengan isteri buat keputusan untuk beli rumah tersebut, tapi tak tahulah nak katakan lucu ke ataupun ialah ini yang dikatakan rahsia ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan menunjukkan keterbatasan ilmu kita sebagai manusia. Kalau saya tak silap, after 1 year saya tinggal di situ, 1 tahun ataupun 2 tahun selepas saya tinggal di situ, berlakulah banjir yang dahsyat di tempat tu, sehingga air memasuki rumah saya yang dikatakan 65 tahun tidak pernah banjir. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa
ilmu kita sangat terbatas kan, kita hanya boleh berusaha kan, kita make sure tempat tu tak pernah banjir, okey. Check dengan orang lain, ya betul tak pernah banjir. Tapi kalau Allah Ta'ala kata dia akan datangkan banjir di tempat itu, walaupun tempat itu tidak pernah banjir 60 tahun, 100 tahun, 200 tahun sekalipun, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sukar pun untuk Allah datangkan banjir di tempat yang manusia kata, pengalaman mereka mengatakan bahawa tidak pernah berlaku banjir di sini. Air tidak pernah naik. Tapi mudah bagi Allah untuk menaikkan ketinggian air. Jadi itulah realiti yang kita perlu faham dalam kehidupan kita ini. Baik, saudara-saudari sidang hadirin mukminin, begitulah juga kita kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa Allah Ta'ala tidak tolong kita? Kan, kenapa Allah Ta'ala tolong orang lain? Kan, kita berada dalam kesusahan sudah sekian lama, tapi Allah Ta'ala belum tolong kita lagi. Kenapa Allah Ta'ala tolong orang lain? Sebagai contoh. Jadi ini antara perkara yang kita perlu faham sebagaimana kisah-kisah yang telah kita sebut sebelum ini. Dan Allah Ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Nuh alaihissalam cuba untuk meminta kepada Allah keampunan untuk anak dia. Kan, macam yang pernah kita cerita sebelum inilah, ibu bapa ni, anak kita buruk macam mana sekalipun, dia tetap anak kita. Kan, anak kita cacat macam mana sekalipun, kalau ada datang orang berkulit putih, bangsa Inggeris, bangsa Amerika, dengan anak yang bermata biru, ingin tukarkan dengan anak kita yang cacat, saya percaya tuan-tuan dan perempuan sama sebagaimana saya, anak kita cacat macam mana sekalipun, kita takkan tukarkan dengan anak Mak Saleh, anak yang bermata biru, cantik macam mana sekalipun. Sebab apa? Sebab walaupun anak itu cacat, tapi dia tetap anak kita. Kan, beza darah daging itu menentukan kasih sayang kita kepada anak tersebut. Saya ada kenal di kalangan kaum keluarga saya sendiri, yang mana Allah Ta'ala takdirkan anaknya cacat, berlaku kecacatan kepada otak, sehingga menjadi seperti baby, seperti bayi, walaupun sudah berusia belasan tahun, terpaksa memakai lampin dan terpaksa diberi makanan, disuapkan, terbaring, langsung tidak boleh bangun dari tempat tidurnya walaupun sudah berusia belasan tahun. Tetapi kasih seorang ibu, bersekang mata, kurus, cengkung wajah, tetap kasih kepada anaknya. Tertekanlah macam mana sekalipun, ia tetap anak kita. Buruk macam mana sekalipun, cacat macam mana sekalipun, dia tetap anak kita. Jadi itulah yang berlaku kepada Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun anaknya tidak mahu mengikutinya, tapi Nabi Nuh alaihi salam cuba untuk meminta keampunan untuk anaknya. Tapi apa kata Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam? Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mengatakan, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Allah Ta'ala kata, sebenarnya aku telah melarang kamu daripada menjadi orang yang jahil. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Nuh AS, jangan jadi orang jahil. Dalam keadaan Nabi Nuh cuba untuk meminta keampunan untuk anaknya. Dan kita telah belajar sebelum ini bagaimana anak Nabi Nuh, Ka'an, nama dia Ka'an, dia telah ditenggelamkan, dilemaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan Ka'an itu dikasihi, dicintai oleh Nabi Nuh AS. Ini ujian Allah Ta'ala kepada Nabi Nuh AS. Jadi kalau kita kan ada anak yang jadi penagih dadah, yang jadi penjenayah, yang jadi pendosa, yang tinggal semayang dan sebagainya, kita kena ingat, hidayah adalah milik Allah. Kita diuji, kita sedang diuji. Sejauh mana kita sabar dengan ujian itu, sejauh mana kita sanggup untuk membimbing, sentiasa mendampingi anak kita, berterusan memberikan nasihat kepadanya. Ini akan mendatangkan pahala kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin, saya ingin bagi peluang kepada sahabat-sahabat, jikalau ada sebarang
soalan ataupun ada perbincangan. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Okey, silakan kita buka soalan kepada para jemaah untuk bertanya. Dan kat sini saya tengok Puan Nurzihan Ramli. Betul. Nak tanya soalan, silakan. Puan Nurzihan. Salah tekan. Salah tekan ni. Salah tekan lah, maaf ya. Okey, yang lain ada soalan, silakan. Tak ada? Sekiranya tidak ada soalan, boleh saya sambung lagi? Teruskan Ustaz, boleh? Silakan. Baik. Baik. Oleh kerana tidak ada soalan, saya sambung sedikit lagi. Baik, sidang hadirin mukminin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh-contoh dalam Al-Quran, kisah-kisah nabi-nabinya. Sebagai contohnya kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pergi bermunajat kepada Allah. Dalam keadaan dia pergi bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bani Israel, kaum Yahudi ni, kaum Nabi Musa alaihissalam jadi sesat dan mereka menyembah berhala. Kalau kita fikir logik kita sebagai manusia, sepatutnya Allah Ta'ala jagalah Bani Israel, jagalah Yahudi, sebab kekasihnya pergi bermunajat kepadanya, bukan pergi berpoya-poya, berpeleseran. Nabi Musa AS pergi bermunajat kepada Allah, tetapi Allah Ta'ala mentakdirkan kaumnya menyembah berhala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi sesat. Jadi itulah perkara yang juga berlaku kepada kita. Kadang-kadang kita tak faham, kan, kita susah, kita keluar cari rezeki. Dalam keadaan kita keluar cari rezeki yang halal, tiba-tiba anak kita di rumah buat maksiat. Kan, anak kita di rumah tidak patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Ini antara perkara yang banyak berlaku dalam rumah tangga yang menyebabkan kita rasa kecewa, kita rasa down dan sebagainya. Sebagai contoh, kan, ada di kalangan kita bukan senang-senang pun, kan, hidup biasa-biasa sahaja. Suami bekerja, isteri juga bekerja untuk dapatkan wang bagi rumah tangga mereka, keluarga mereka. Suami bekerja shift, isteri juga bekerja shift, mengejar overtime, kan, OT dan sebagainya. Kalau kita fikir secara logik, kenapa Allah Ta'ala tak boleh, kan, pelihara keluarga kita? Dalam keadaan kita tiada di rumah, jagalah keluarga kita, jagalah anak-anak kita. Tapi kita boleh membaca dalam media melaporkan secara meluas bagaimana ada insiden-insiden buruk yang berlaku ketika mana suami mencari rezeki, isteri mencari rezeki, ayah cari duit, ibu cari duit, tapi anak perempuan di rumah membawa masuk boyfriend, teman lelaki, dan mereka melakukan perbuatan keji di rumah. Sewaktu ibu dan bapa tidak ada di rumah. Jadi ini antara perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perkara seperti ini tidak berlaku kepada kita. Kerana memang mustahil sepanjang masa untuk kita mengawasi anak-anak kita. Kita manusia, kan, kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Mana mungkin untuk kita mengawasi pergerakan anak kita sepanjang masa? Mungkin bagi setengah-setengah orang, dia boleh memasang CCTV di rumah, boleh memasang device seperti GPS di kenderaan anak untuk mengawasi anak pergi ke mana, berada di mana pada waktu ini dan sebagainya. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai kemampuan seperti itu. Maka kita sangat mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi anak kita. Kita sangat mengharapkan Allah Ta'ala melindungi keluarga kita sewaktu kita tidak berada di rumah. Dan sewaktu kita mencari rezeki yang halal, kita sangat mengharapkan agar Allah Ta'ala melindungi ahli keluarga kita sewaktu ketiadaan kita. Tetapi inilah yang menjadi misteri, menjadi rahsia ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa dalam keadaan Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk bermunajat? Bukannya Nabi Musa pergi melancung ataupun melakukan perkara yang sia-sia. Nabi Musa bermunajat kepada Tuhannya.
tetapi kaumnya kembali kaumnya menjadi sesat. Allah Ta'ala mengizinkan kesesatan itu berlaku kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Maka inilah yang dikatakan Allah tidak disoal tentang perbuatannya. Kita tidak boleh mempertikaikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui kenapa perkara seperti itu dikehendakinya, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah juga yang berlaku kepada Zunnun dan kepada Nabi Yunus alaihi salam yang lari daripada kaum dia. Akhirnya dia ditelan dalam perut ikan. Ini merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba dia. Kita setakat jatuh lubang, kan, setakat ada kemalangan sikit kafarah dosa kita, tapi Nabi Yunus alaihi salam sampai ditelan oleh ikan. Sedangkan logik akal kita mengatakan bahawa jika seseorang itu ditelan dalam perut ikan, dia akan meninggal dunia. Tidak ada peluang untuk dia hidup kerana tidak ada oksigen, kita tidak ada udara di dalam perut ikan. Tetapi Allah Ta'ala maha berkuasa, kan? Allah Ta'ala menetapkan bahawa Nabi Yunus alaihissalam atau juga dikenali sebagai Zunnun tetap hidup walaupun berada dalam perut ikan. Jadi kita sebagai manusia hari ini ambil itu sebagai panduan. Memanglah kadang-kadang kita rasa anak kita ni dah tak ada harapan, kan? Kita rasa adik-beradik kita ni, hubungan kita dia di kalangan abang kita dengan abang, dengan kakak kita, dengan adik-beradik kita ni memang akan takkan dapat selesai. Tetapi Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh mengubah manusia itu dengan begitu mudah sebenarnya. Saya teringat seorang sahabat saya, dia menceritakan bagaimana sewaktu mula-mula jadi lawyer dulu, kan, pada usia awal 20-an, 24, 25 tahun, grad daripada universiti, kemudian chambering 9 bulan, kemudian jadi advocate and solicitor di mahkamah. Biasalah kita lawyer ni, peguam ni, nak dapatkan kes kena berbaik dengan orang, kan? Kena bersosial. Jadi antara bersosial yang biasa dalam kehidupan kita buat marketing, antaranya ajak makan, buat aktiviti bersama, melancong dan sebagainya. Jadi antara salah satu aktiviti yang popular di kalangan lawyers, dengan bankers, dengan pihak-pihak yang berkaitan, biasanya golf lah, golf. Jadi bila golf ni adalah benda yang tak baik, bukan semua, tapi antara benda yang biasa berlaku, antaranya betting, kan, betting, buat pertaruhan, bertaruh. Selain daripada itu tak semayang, sebab setiap game permainan tu fly, dia bukannya sekejap, lama, kan, pukul bola, jalan ikut bola, pukul lagi apa semua. Jadi majoritinya tak semayang, Jadi kawan saya ni dia menceritakan pengalaman dia, ialah kita peguam muda, kan, main golf dengan datuk-datuk yang veteran, yang senior. Jadi kita tengok datuk tu tak semayang pun, kan, sedangkan dia lebih berusia daripada kita. Yang kita ni walaupun kita muda tapi kita jaga semayang. Jadi satu lawyer ni, kawan saya, dia cerita macam mana dia bagi tahu dekat datuk tu, dia kata, "Datuk, nak pergi toilet sekejap." Dia pun pergilah toilet. Sebenarnya dia bukan pergi toilet, pergi semayang, kan. Tapi nak cakap semayang tu malu, kan, sebab kita orang muda, kita main golf dengan orang tua, dengan senior, kan, datuk lagi. Jadi ada perasaan rendah diri. Jadi bila pergi toilet, semayang cepat-cepat, kan, ambil semayang cepat-cepat, solat cepat-cepat, balik semula. Lepas tu bagi tahu dekat datuk ni, sakit perut, tak bagi tahu semayang tu sebab takut nanti ada prejudis dan sebagainya. Padahal sesama Islam. Jadi itu realiti kehidupan kita. Nak berniaga, nak dapatkan kes dan sebagainya, nak bersosial, nak berkawan. Kadang-kadang kita ada ujian. Kalau kita dapat kawan, ataupun kita bersosial dengan orang yang tidak semayang. Tapi bila dah lama, kan, kita dah jadi senior lawyer, kan, kita dah jadi orang yang berusia, kita pun dah ada pangkat, ada kedudukan, pakai kereta pun lebih mewah sikit daripada sebelum ni. Kalau mula-mula jadi lawyer tu pakai Proton je. Jadi sekarang ni dah pakailah dengan jenama-jenama yang tertentu. Maka waktu tu
bila kita dah mulai kaya, kita dah ada legal firm yang besar, barulah berani bagi tahu, Datuk, saya nak berhenti semayang. Bila kita sebut kita nak berhenti semayang, sebab kita dah yakin dengan diri kita, kita dah ada kelebihan kita, rupa-rupanya orang yang tidak semayang selama ni, dia pun kemudiannya ikut kita, dia pun nak semayang juga. Kemudian dia pun ulang alik pergi umrah, buat haji dan sebagainya, sebab terikut-ikut dengan kita yang sama-sama main golf dengannya, semayang, dia tengok kita semayang. Jadi itu contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang kita rasa orang tak akan ikut kita, tapi akhirnya orang akan ikut kita. Mungkin tidak dalam masa 1 tahun, tidak dalam masa 2 atau 3 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin belasan tahun, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan siapa yang akan diberikan hidayah. Dan saya tahu ramai di kalangan kita yang waktu zaman muda, remaja, waktu muda terang-tang-tang, tak semayang pun. Waktu usia 20-an, 30-an, 40-an, sibuk berniaga, sibuk mencari harta. Tapi apabila usia mencecah 50, 60, barulah berjinak-jinak dengan majlis ilmu, dengan sembahyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka, memberikan rezeki sebaik-baik rezeki kepada kawan-kawan kita yang baru insaf, yang baru ingin kembali kepada agama, tanpa kita menghina mereka, tanpa kita memperlekehkan mereka. Kita sangat gembira. Walaupun sebelum ini mereka tidak peduli tentang agama, tapi sekarang pada usia sudah senior, sudah veteran, barulah ingin berjinak-jinak dengan agama. Itu tandanya mudah-mudahan adalah tanda hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kenapa kita sebut hidayah dan taufik? Ada dua. Kan hidayah ni petunjuk daripada Allah. Taufik ialah kekuatan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita mengikuti petunjuk tersebut. Ada orang dia tahu dia perlu sembahyang, tapi dia tidak ada kekuatan untuk pergi sembahyang. Kan ada orang dia tahu tentang neraka, dia tahu azab Allah Ta'ala, tapi dia tidak ada kekuatan, tidak ada taufik untuk meninggalkan dosa-dosa maksiat yang dia lakukan selama ini. Jadi ini antara perkara yang perlu menjadi pelajaran kepada kita semua. Dan kita perlu mengetahui bahawa ini semua adalah rahsia ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kemiskinan kepada kita, Allah Ta'ala memberi penyakit kepada kita, Allah Ta'ala memberi kita lapar dan dahaga dan sebagainya. Itu semua ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin, saya berhenti setakat itu. Mudah-mudahan adalah sedikit manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan kita tetap istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pohon kepada Allah agar segala masalah, musibah yang menimpa kita, yang melanda kita, kita dapat melepasinya dengan berjaya, dan Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik pahalanya kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Puan Enu. Terima kasih. Kat sini Ustaz, saya dah nampak satu soalan daripada Intan Jafri. Dia tanya bagaimana cara kita nak jaga akidah jika berlaku situasi macam ni, tak salahkan Allah dan terima qada dan qadar Allah. Baik, wallahu a'lam. Soalannya ialah bagaimana kita nak jaga akidah apabila kita ditimpa ataupun diuji dengan pelbagai musibah, kan? Seperti mana yang kita sebut tadilah. Kita boleh berpandukan kepada satu hadis kursi, ana 'inda zanni 'abdi bi, aku bersama-sama sangkaan hamba-Ku kepada aku. Jadi macam mana kita nak jaga akidah kita, iaitu kita wajib sentiasa bersangka baik kepada Allah. Kan contohnya kita sekarang ni na'udzubillah bankrupt sebagai contoh, ataupun bank mengejar kita dengan hutang dan sebagainya, ataupun alung dan sebagainya. Ini benda yang kita buat zaman kita jahil dulu sebagai contoh. Ataupun masalah anak-anak, kan, ada di kalangan kita yang jumpa saya, na'udzubillah, tapi menceritakan bagaimana anak dia pregnant, luar nikah, kan, mengandung, hamil, luar nikah. Macam mana nak buat? Dia cerita macam mana dia bawa anak dia, sembunyikan anak dia di pondok di sebuah negeri,
Sebab malu kepada kawan, malu kepada jiran, kepada adik-beradik. Nak tunggu waktu lahir anak luar nikah tersebut. Jadi ini contoh kan ujian demi ujian yang berlaku kepada sebahagian di kalangan kita. Maka kita kena ingat yang paling utama, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama-sama sangkaan hamba-ku kepada aku. Kalau kita nak kenang, memang kita akan rasa down. Kita akan rasa lemah semangat. Kita rasa tak mau hidup, malu dengan orang. Tetapi kena sangka baik kepada Allah. Cuba bayangkan macam mana Maryam, satu perempuan yang salihah. Kan? Bukan perempuan biasa-biasa macam kita ni. Dia perempuan yang salihah, satu perempuan yang baik. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia pregnant. Kan dia hamil, tak ada suami. Kalau kita fikir cara logik, pilihlah orang lain. Kenapa nak pilih Maryam? Janganlah pilih aku, pilihlah orang lain. Tapi Allah Ta'ala memilih Maryam untuk menghadapi ujian yang sangat hebat. Adakah Maryam mudah menerimanya? Tidak. Bukan mudah. Sehingga kan Maryam bersumpah tidak mau bercakap dengan sesiapa. Kerana dia terasa sangat malu dengan apa yang menimpanya. Dia perempuan yang baik. Kan? Sehingga dia melarikan diri, menjauhkan diri daripada kaum dia, daripada masyarakat dia. Jadi itu bukan satu benda yang mudah. Kan? Bukan suatu benda yang mudah. Tetapi kita lihat bagaimana orang yang seperti Maryam yang diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah dia menyalahkan Allah? Tidak. Apakah dia mempertikaikan Allah? Tidak. Tapi dia mengadu kepada Allah dengan ujian yang dia hadapi itu. Dan apa yang berlaku, kita dapati bagaimana yang lahir dari tubuh Maryam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu yang penting. Kita sentiasa baik sangka kepada Allah. Allah Ta'ala uji kita dengan anak yang tidak minat dengan agama, yang tak mau agama, tak peduli pun, anak perempuan. Kita ada anak perempuan, cantik pula tu, pakai singlet, keluar rumah. Kita ni pakai tudung elok, tapi anak perempuan kita jemu dah kita ni bagi nasihat. Tetap dengan pakai seksi keluar rumah. Adakah kita nak halau anak kita dari rumah? Tak boleh. Jadi kita kena baik sangka kepada Allah. Mungkin ini cara Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada aku. Sebab apa? Aku sabar dengan karenah anak. Aku sabar berterusan bagi nasihat kepada dia. Walaupun beberapa tahun dia masih tidak peduli, tapi beberapa tahun itulah kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup kita atas dunia ini mencari bekalan untuk hari akhirat. Apa bekalan terbaik untuk hari akhirat? Pahalalah. Kan amal soleh. Dan bukan setakat sembahyang, saya dah sebut banyak kali, pahala ni bukan setakat sembahyang dan baca Quran. Pahala termasuk sabar, dan sabar itu bighairi hisab. Allah Ta'ala tak limit pahala tu bila kita sabar. Jadi sangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, ada lagi soalan yang lain-lain? Silakan. Tak ada. Semua dah jelas Semua dah jelas Ustaz. Dah tak ada soalan dah. Okey. Dan kita berhenti setakat ini saja Ustaz. Kita sambung balik untuk lain topik ya Ustaz ya, betul? InsyaAllah. Okey, baik. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Jazakallah khair Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang cukup menarik, padat dan terperinci sekali. Bagaimana sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 23, iaitu dia, yakni Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Surah Al-Anbiya ayat 23. Semoga perkongsian ilmu ini sedikit sebanyak dapat membantu memberi penjelasan dan kefahaman buat kita semua dalam meniti kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mewakili pihak pengurusan juga mohon maaf jika ada salah bicara pada saya, yang mana yang sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari pihak pengurusan juga mengucapkan terima kasih kepada para penaja yang sudi menaja sebab program ini, dan semoga dimurahkan rezeki dan sumbangan ini menjadi bekalan yang indah menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih juga lah kepada saya dan juga semualah yang duduk kat sini. Terima kasih, syukur kepada Allah SWT kita terpilih untuk mendengar perkongsian ilmu daripada Ustaz. Dan bagi menangguhkan Ustaz, kita tangguhkanlah dulu sebab kita ini, program kita ini, majlis ilmu kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Aqsa. Silakan Ustaz. Baik, sidang hadirin mukminin, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala
Ya Allah, sesungguhnya aku pohon kepada Engkau untuk mendapat ilmu yang bermanfaat, untuk mendapat rezeki yang baik, dan supaya amalan yang kita lakukan selama ini amalan yang diterima oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sampai Waalaikumsalam jumpa lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Terima Ustaz. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz.